Pengurusan ketibaan jemaah haji di Tanah Suci. Jemaah haji dari lapangan terbang Madinah akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa Muhammad Abdul Aziz, manakala jemaah haji dari lapangan terbang Jeddah akan mendarat di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz. Setelah kapal terbang selamat mendarat, jemaah akan diminta turun untuk menaiki bas untuk ke Dewan Tiba. Jemaah akan berada di Dewan Tiba yang akan disambut oleh petugas DH, iaitu tabung haji dan imigresen Saudi. Imbasan beg tangan akan dilakukan kepada jemaah agar jemaah tidak membawa barang yang terlarang sebelum keluar daripada terminal. Setelah keluar dari bangunan terminal, jemaah hendaklah menaiki bas ke Madinah. Di dalam bas, jemaah diminta untuk menyerahkan PMA, iaitu pasport Malaysia antarabangsa, kepada petugas muasasah Adilah. Dalam masa yang sama juga, bagasi dihantar ke hotel Madinah. Penginapan bagi jemaah haji PPJH Madinah mempunyai 3 zon, iaitu zon 1, zon 2, zon 3. Zon 1 iaitu zon Al-Haram dan Saha. Zon 2 saja Al-Madinah dan Anwar Al-Madinah Movement Peak. Akhir sekali zon 3 Raudah Al-Aqim. Bagi penginapan jemaah haji PPJH Mekah mempunyai 4 zon, iaitu zon A iaitu Syuaib Amir atau Sulaimaniyah, zon B Ajiyat Bir Al-Balillah atau Masafi, zon C Hafair atau Taisir, zon D Misbalah. Aktiviti yang dilakukan oleh jemaah haji sepanjang berada di Madinah pada hari pertama ialah ziarah dalam, iaitu ziarah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Hari kedua ziarah luar, iaitu ziarah tempat bersejarah di Madinah. Hari ketiga ceramah kelebihan Madinah. Hari keempat ceramah persediaan umrah atau kemakburan haji. Hari kelima ziarah wada. Pihak TH menyediakan bilik penginapan dan jemaah haji lelaki dan perempuan diatur biliknya secara berasingan. Setiap penginapan mempunyai 4 hingga 8 orang jemaah sebilik mengikut muatan, iaitu 4 meter bersamaan satu jemaah. Setiap penginapan mempunyai bilik yang berhawa dingin dan satu bangunan memuatkan 1,000 hingga 7,000 jemaah. Jarak penginapan dengan Masjidil Haram dalam kurang dari 1,000 meter. Bagi penginapan dengan Masjid Nabawi kurang dari 500 meter. Perkhidmatan kebajikan sajian makan tengah hari dan makan malam sahaja yang disediakan oleh pihak tabung haji, manakala cerek, teh dan juga gula akan disediakan juga. Petugas haji bagi setiap maktab di Tanah Suci. Memastikan keselesaan jemaah ketika berada di Tanah Suci. Bertanya tentang keadaan di dalam hotel. Mengambil berat kepada semua jemaah supaya mereka mendapat keselesaan yang baik. Untuk keselesaan jemaah di Tanah Suci, petugas haruslah memastikan setiap bilik jemaah dapat keselesaan yang cukup, seperti peralatan yang lengkap, iaitu sabun, syampu dan sebagainya, dan juga tandas yang bersih demi keselesaan jemaah haji. Pengurusan bimbingan ibadat haji. Pihak tabung haji telah menyediakan program pembangunan pembimbing ibadat haji, iaitu pembimbing ibadat haji tanah air, iaitu PEKTA, dan pembimbing ibadat haji di Tanah Suci, iaitu PIHTAS. Selain itu, tabung haji juga menyediakan program pembangunan jemaah haji dan penerbitan buku-buku panduan ibadat haji. Mutawif akan menerangkan perjalanan untuk membuat ibadat haji. Yang pertama iaitu wukuf di Arafah. Setelah jemaah wukuf di Arafah, jemaah akan mulakan perjalanan seterusnya ke destinasi, iaitu bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, jemaah akan mengutip batu di sana, kemudian pergi melontar Jamrah Kubra. Setelah melontar Jamrah Kubra, jemaah akan
pergi bercukur atau bergunting rambut, sama ada lelaki dan juga wanita. Selepas jemaah melaksanakan bercukur atau bergunting rambut, jemaah akan bergerak ke Mina dan bermalam di sana. Seterusnya, jemaah akan melaksanakan melontar ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13. Setelah itu, jemaah akan pulang dan melaksanakan tawaf haji di Kaabah sebanyak 7 pusingan. Selepas itu, jemaah akan melaksanakan sa'i haji. Pengurusan perkhidmatan perubatan di Tanah Suci. Jika jemaah mengadu bahawa dia berasa tidak sihat, contohnya jemaah yang sakit mengalami demam dan batuk, maka mutawif akan memaklumkan kepada petugas kawalan kesihatan agar pesakit tersebut mendapatkan rawatan dengan segera demi kesihatan beliau. Seterusnya, petugas kesihatan yang datang daripada unit kecemasan untuk memberikan rawatan kepada pesakit tersebut. Selepas itu, petugas kesihatan akan memeriksa kesihatan pesakit untuk mengetahui lebih lanjut tentang penyakit yang dialaminya. Dengan itu, petugas akan memberi ubat kepada pesakit agar pesakit tersebut dapat mengamalkan ubat yang diberi oleh petugas kesihatan. Selain itu, tabung haji telah menyediakan perkhidmatan perubatan utama, iaitu terdiri daripada rawatan kecemasan, rawatan pesakit luar, rawatan pesakit dalam, perkhidmatan pergigian, klinik maktab atau zun, perkhidmatan ambulan dan juga kesihatan awam. Pengurusan perkhidmatan keuangan di Tanah Suci. Tabung haji telah menyediakan perkhidmatan pengeluaran wang di kaunter yang telah disediakan dan menggunakan kad debit tabung haji, atau perkhidmatan pengeluaran wang di Ibu Pejabat BPM Mekah dan BPZ Madinah. Pembayaran dan korban boleh dilakukan dengan kaedah kaunter pengeluaran Ibu Pejabat dan Maktab dan kaedah tunai atau debit account di kaunter keuangan. Pengurusan perkhidmatan pihak ketiga iaitu kenderaan, ziarah, city check-in, kriteria, lobi, kemudahan komunikasi dan pos Malaysia nationwide, iaitu cas penghantaran bagasi dan air zam-zam dari Tanah Suci ke Tanah Air. Pengurusan keberangkatan pulang. Pergerakan jemaah haji terus dari bangunan penginapan jemaah haji, iaitu 5 ke 6 hari sebelum berlepas. Taklimat perjalanan kemudian 5 hari sebelum berlepas, iaitu berada di Madinah selama 3 hari dan pengambilan bagasi dan terus ke kabin pesawat. Bertolak ke Terminal Haji Jeddah 9 jam ataupun 3 jam dari Madinah sebelum berlepas, dan bas tabung haji disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat rehat. Pemeriksaan imigresen dan keselamatan. Tabung haji akan menyerahkan tiket penerbangan dan pasport kepada jemaah haji semasa berada di lapangan terbang. Dan yang terakhir, menaiki pesawat. Bakal haji juga perlu mematuhi peraturan bagasi yang telah ditetapkan oleh pihak tabung haji, iaitu had berat 30 kg maksima 2 beg sahaja. Had berat beg beroda yang dibenarkan masuk ke dalam pesawat adalah pakaian, had berat 5 kg dan makanan tidak dibenarkan.